Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata-kata fuqaha dan muhaddisin tentang kepentingan suhbah serta adabnya. Ini pendapat ahli-ahli fiqh dan juga ahli-ahli hadis tentang kepentingan bersahabat, bersuhbah serta adab kita dalam bersuhbah. Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, Syekhul Faqih Al-Muhaddis Ahmad Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki, di dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Hadisiyah menyebut, yang ini seorang ulama yang terkenal dengan ahli faqih, ahli fiqh dan muhaddis, ahli hadis, dan beliau adalah daripada Mekah. Dalam kitab Fatawa Al-Hadisiyah menyebut, sebelum seseorang salik, yakni orang yang berjalan kepada Allah, yakni orang yang melalui jalan sufi sampai kepada pengetahuan ini, maka lebih baik baginya sentiasa melakukan apa yang disuruh oleh gurunya. Sebelum dia sampai, orang yang salik, orang yang masuk dalam bidang sufi ini berjalan kepada Allah, sebelum dia sampai kepada kepentingan suhbah, maka dia kena melakukan apa yang disuruh oleh guru dia. Ini dipanggil khidmat. Dia kena khidmat. Khidmat pada guru, iaitu guru yang menghimpunkan di antara syariat dan hakikat. Yakni guru yang dimasukkan guru di situ adalah guru yang memahami tentang rahsia-rahsia hati, yakni mengenai hakikat dan juga syariat, mengenai ilmu-ilmu syariat, ilmu yang mahir dan tahu tentang ilmu syariat dan juga hakikat. Kalau guru itu hanya sekadar mahir syariat, seperti mahir dalam bidang fiqh, tetapi tidak mahir, tidak tahu mengenai nafsu-nafsu ataupun mengenai hati dan sebagainya yang berkaitan dengan sufi, maka dia kata tidak termasuk dalam guru yang dikehendaki di sini. Maka guru tadi mestilah cukup syarat dia, yang kita boleh ambil dia sebagai guru. Benar-benar guru, yakni yang mahir dari segi ilmu syariat, ilmu fiqh, ilmu zahir, dan juga mahir juga tentang ilmu hakikat. Ini kerana guru itu adalah tabib yang hebat. Tabib inilah doktor ataupun orang yang merawat penyakit. Maka dengan makrifah zauqiyah, sampai kepada makrifah zauqiyah, sehingga dia merasa zauq ni kita merasa mengecapi makrifah, makrifah Allah, sampai dia merasa sungguh kenal kepada Allah Ta'ala serta mempunyai hikmah Rabbaniyah, dan dia adalah merupakan guru yang bersifat Rabbani. Dengan arti kata, guru ini dia mendidik manusia sampai kepada Allah ataupun menjalani jalan Allah Ta'ala. Jadi tanda guru itu guru Rabbani, yang pertama lihat kepada akhlaknya, dia mengikuti jalan sunnah Nabi, dan yang kedua lihat kepada anak muridnya. Anak muridnya terdiri daripada orang yang tawadhu', zuhud, dan juga mempunyai sifat Rabbani. Itu disebut Rabbaniyah, mempunyai sifat Rabbani pada diri dia. Bukan dia ini seperti Allah, tidak. Kalau Allah Ta'ala itu orang yang alim, maka alim pada dirinya, tapi alim dia dengan alim Allah tidak sama. Allah Ta'ala maha mengetahui, adapun dia ada ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya, dan dia memberikan kepada setiap tubuh dan jiwa apa yang difikirkan sesuai untuk menyembuhnya serta baik untuk menjadi santapannya. Maka guru inilah akan memberi makanan kepada dia ataupun memberi ilmu kepada dia, yang mana ilmu ni tahu, guru ni tahu. Sebagaimana doktor ni kadang-kadang bila kita pergi kat dia akan tanya kita sakit apa. Maka bila diberitahu, dia akan cek, memang orang ni sakit demam, maka dengan sakit demam dia akan beri obat demam tadi. Kalau dia ni sakit lain, maka dia beri obat lain, maka menyebabkan orang tadi akan memberi mudarat. Memberi mudarat pada orang tadi. Kerana apa? Kerana tidak kena dengan ubat dia. Maka guru yang dipanggil guru yang mempunyai zauqiyah makrifah,
ataupun yang mempunyai, yang bersifat rabbani, yang boleh mendidik jiwa-jiwa manusia, dia akan memberi ilmu tadi kepada, ataupun menyampaikan ilmu tadi masuk dalam hati mereka, yang dapat menyembuhkan penyakit yang ada di dalam hati. Sebab tu ada guru dia tengok orang ni kadang-kadang yang sembahyang kuat dilarang, jangan sembahyang kuat. Slow kan sikit, kurangkan sembahyang. Sebab dia tahu dengan sembahyang kuat dia akan ujub dengan penyakit yang ada dalam hati. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Maka guru inilah guru yang sampai pada tahap yang macam ini, maka kita kena dapat tahu kepentingan, untungnya tu kita kena berkhidmat dengan dia. Ada seorang ulama di Terengganu ni, mati dah dia. Saya tak ingat nama dia. Dia mengajar orang, tetapi dia tidak membaca kitab. Dia mengajar orang dengan ahwal. Dengan hal dia. Orang akan pergi rumah dia tiap-tiap hari. Maka bila orang pergi rumah dia, dia akan suruh, kamu tolong angkat baju. Ni tolong cari kayu api. Tolong macam ni. Kemudian habis pada waktu kerja, duduk dekat dalam madrasah dia, ikut dia. Kalau dia berzikir-berzikirlah. Kalau dia baca Quran, baca Quran. Kalau duduk saja, bertafakur saja. Tapi orang yang pergi di situ dapat dia punya zauq dia. Zauq dia macam mana? Kalau dia balik pada orang tu, jadi suka kepada ibadat, lepas tu tidak mau meninggalkan maksiat. Jadi ada semua orang mari dan orang ambil ikut ahwal dia, ikut dia punya keadaan dia. Bukan dia mengajar orang, tidak. Ni sebab apa? Sebab di dalam hati guru tadi ada nur yang terpancar masuk dia dalam hati. Sampai kepada satu guru tu, dia boleh tahu orang ni penyakit macam ni, orang ni penyakit macam ni. Orang ni, dia ni kalau dia buat ibadat banyak, dia akan jadi riak. Maka waktu masa ni kita matikan dia punya nafsu dia, maka dilarang dia. Dia larang. Orang ni berasa hebat diri dia, maka guru ni akan kata ke dia, kutuk dia supaya dia punya tu jatuh. Guru ni tak boleh belajar lagi, kena beri dia khidmat, beri khidmat dia. Ini guru-guru yang mengetahui hal ehwal selok-belok mengenai penyakit hati. Maka guru yang macam ni, kalau yang kata peringkat awal nak belajar dengan guru macam ni, kita kena tahan berkhidmat dengan dia. Kadang-kadang guru ni tambah ajar, hari rumah tambah ajar. Dia seorang tu, dia mari jumpa nak belajar dengan tu guru. Dalam mimpi, dia mimpi, dalam mimpi tadi dalam mimpi orang tu kata, kamu pergi belajar dengan orang ni. Dia pergi cari jumpa. Bila cari jumpa, minta. Dia kata, saya ni nak ambil ilmu dengan dia. Dia tak boleh, awak belajar dengan orang lain. Kemudian jumpa pula, dan orang ni sakit. Bila sakit, dia pun berubat. Tok guru ni tolong ubat dia, bagi amalan apa, buat sihat. Dan dia minta sungguh, dia azam, kalau dia sihat dengan orang ni, dia nak belajar. Pergi belajar lagi, nak pergi minta lagi. Guru ni kata tak boleh, saya tak mau bagi lagi awak. Apa nak belajar, pergi belajar dengan orang lain dulu. Orang lain dulu boleh bagi saya. Lalu ditanya kepada orang ni, kenapa ni? Kenapa tak mau ambil dia anak murid? Kerana dia ni ada satu sifat yang tak molek. Kenapa sifat tak molek? Dia cepat merasakan dia ni lebih hebat pada guru. Dia cepat memandang rendah pada guru. Memandang rendah. Jadi guru tu dapat baca. Bila dapat baca, guru dia suruh belajar orang lain dulu. Belajar dengan orang lain dulu, akhir sekali siapa tu baru boleh belajar dengan dia. Ini ada jenis-jenis guru yang sampai tahap macam tu. Jadi guru yang macam ni, kadang-kadang bila kita nak dapat ilmu dengan dia, maka dia suruh kita berkhidmat dulu. Ini berlaku kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ni, dia adalah ulama fiqh sebenarnya. Peringkat awal dia ulama fiqh, dan dia masyhur dengan fiqh dia. Masyhur dengan fiqh, dan dia sangat terkenal. Dan orang fiqh biasa menghukum. Kerana fiqh ni belajar hukum. Ini halal, ini haram. Kalau macam ni haram hukum dia, maka dia menghukum orang. Sehinggalah dia sampai pada saat fiqh, dia sudah masyhur, dia sudah hebat, merasakan diri dia hebat. Tetapi ada satu dia tak dapat lagi, mengenai hati dia. Mengenai hati dia, tak boleh tundukkan hati dia. Lalu dia pergi nak belajar dengan seorang ulama. Maka ulama tu kata, kalau mu nak belajar dengan aku, mu kena khidmat dengan aku. Khidmat dia apa? Basuh di kandang kuda. Tujuan apa? Tujuan nak matikan nafsu dia. Dan pernah juga Imam Al-Ghazali nak belajar dengan seorang guru sufi. Dia masuk dalam kuliah tadi, guru tadi tengah mengajar. Guru tadi tengok dia, guru tadi tutup. Wallahu a'lam.
Dia datang baru kelas. Guru tadi tengok dia, guru terus tutup baru. Kita ni kalau tak tahan guru benda gini. Tok guru jenis apa gini? Esok kan dia mari. Bila dia mari, guru tadi nak mengajar tengok dia dalam kuliah. Dia kata, wallah tak jadi. Pagi ni tak mengajar. Esok pula. Esok. Sebenarnya guru tadi dia nak uji hati kita. Kadang-kadang sebab ilmu tadi dia dapat melalui suhbah. Ilmu kadang-kadang dapat melalui suhbah. Kita berkawan dengan orang soleh, kita berkawan dengan orang alim yang soleh, yang mana alim soleh dia sampai kepada ma'rifatullah, yang dia betul-betul mengenal Allah, lalu kita berkawan dengan dia. Kadang-kadang kita dapat ilmu, yang pertama dengan belajar dengan dia, yang kedua dengan kita berkhidmat dengan dia, bersuhbah dengan dia, maka ilmu akan diturunkan. Allah Ta'ala akan beri ilmu melalui suhbah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata Ibnu Hajar Haythami, kalau kamu nak tahu bab ini, bab kepentingan suhbah, kamu kena berkhidmat dengan guru. Tapi sebelum kamu nak berkhidmat dengan guru, kamu cari guru. Guru memang betul-betul ada zauq, ada zauqiyah. Macam mana kita nak tahu zauqiyah? Bila kita belajar dengan dia, masuk dalam hati kita. Kita berasa nak berubah, kita berasa bersalah dan sebagainya. Ataupun kita belajar dia tak ada berasa benda, tetapi kita dapat berubah akhlak kita. Sikit demi sikit, sikit demi sikit. Ini menandakan bahawa guru tadi ada zauqiyah yang ada pada diri, yang dapat mengenal Allah Ta'ala, dan guru ni akan beri amalan-amalan ataupun ilmu-ilmu yang sesuai dengan dia. Ilmu yang sesuai dengan dia untuk merobat dia. Doktor kita pergi duduk, doktor beri obat belaka. Mu nak obat apa-apa ambil makan. Tak lama kita. Makan 2 3 4 jenis obat mati terus. Sebab apa? Tidak sesuai. Maka guru tadi akan ajar. Masyarakat orang macam ni, murid macam ni aku beri macam ni. Beri amalan yang macam ni. Orang macam ni ilmu dia aku beri ilmu tahap ni, tak boleh beri ilmu tinggi. Orang yang tinggi kita beri ilmu tara ni. Ini yang diketahui oleh ilmu oleh guru tadi. Maka benda ni akan dapat melalui kamu bersuhbah dengan orang alim tadi. Yang kedua, Imam Fakhrul Razi rahimahullahu taala berkata, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya yang masyhur ketika mentafsirkan surah Al-Fatihah, bab yang ketiga pada menyatakan rahsia-rahsia akal yang diambil pengajaran daripada surah Al-Fatihah. Padanya terdapat beberapa noktah. Noktah yang ketiga, setengah orang berkata sesungguhnya bila seseorang berkata ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, yakni tunjuklah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah jalan makrifah Allah, mengenal Allah Ta'ala. Maka tidak hanya terhenti di situ, bahkan mereka membaca. Tidak boleh berhenti di situ, mesti kena baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka kalau kamu nak tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang sampai kepada hidayah Allah, mukasyafah Allah, sampai kepada ma'rifatullah, maka jalan tu ada pada siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau beri nikmat pada mereka itu. Jalan ini orang yang memberi nikmat, yang kau beri nikmat. Siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dihurai oleh ayat lain, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Siapa golongan mana? Golongan nabiyyin, golongan nabi-nabi. Macam mana orang yang berkawan dengan nabi? Bagaimana orang yang bersuhbah dengan nabi? Orang mengatakan bahawa orang yang duduk bersama dengan nabi, yang penakut menjadi berani. Yang tidak berani berjihad jadi berani berjihad. Yang kedekut duduk dengan Nabi, bersuhbah dengan Nabi, menjadi orang yang kuat infak fi sabilillah. Dia akan memberi kesan apabila dia berkawan dengan dia. Maka kalau kamu nak kepentingan suhbah ini, kamu nak faham tentang pentingnya suhbah, kesan daripada suhbah, kamu kena faham bahawa 4 golongan yang kamu kena bersuhbah dengan. Yang pertama, nabiyyin. Nabi kita tidak sempat, tapi tengok pada sahabat-sahabat yang bersuhbah dengannya, kesan kepada sahabat. Yang harta banyak, tinggal harta mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu nabiyyin was-siddiqin, ini golongan-golongan yang menghidupkan sunnah Nabi, yang membenarkan Nabi. Dan juga syuhada, orang-orang yang mati syahid, as-salihin, dan berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. Bila kita berkawan dengan orang-orang yang soleh, inilah jalan yang dipanggil siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang sampai kepada Allah Ta'ala. Tidak akan sampai kita pada Allah kita kawan dengan orang yang buruk-buruk akhlak. Tidak akan sampai. Kita tidak akan dapat mengenal Allah Ta'ala kalau kita kawan dengan orang yang buruk. Sebab apa? Dia orang yang tidak kenal Allah.
Kalau dia tak kenal Allah, macam mana dia nak tunjukkan kita untuk kenal Allah? Sedangkan kita bersama dengan dia, tidak, mesti kita kena berkawan ataupun bersubah orang yang mengenal Allah. Kerana orang yang mengenal Allah menarik kita, menunjukkan kita untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini, inilah menunjukkan bahawa seseorang tidak mempunyai jalan untuk sampai kepada makam-makam hidayah. Seorang itu tidak akan sampai, tidak akan menemui jalan untuk sampai kepada makam hidayah Allah Ta'ala dan mukasyafah, yakni pembukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali apabila dia mengikuti syekh. Maka solehin, orang-orang soleh itu terdiri daripada syekh-syekh, yakni guru-guru mursyid, ahli-ahli sufi. Solehin itu siapa? Ahli sufi. Kalau seorang itu tidak ada tasawuf, tidak ada sufi, tidak akan jadi orang yang soleh. Orang soleh, walau dia hebat ilmu-ilmu yang lain, tapi tidak ada sufi bagi dirinya, maka dia tidak akan termasuk di kalangan orang yang soleh. Maka dia kata di sini, hendaklah kamu berkawan dengan syekh-syekh, duduk bersama dengan syekh, dengan mursyid-mursyid ataupun syekh-syekh yang menunjuk jalan yang betul, serta menjauhkannya daripada situasi yang silap lagi menyesatkan. Kerana dia duduk dengan syekh yang betul, syekh yang baik, akan menjauhkan dia daripada sesat. Kerana syekh ni duduk jalan yang lurus. Kita ikut orang yang betul jalan, orang yang kenal, orang yang kenal Allah, orang yang tahu jalan nak pergi Kuala Lumpur ke mana. Maka kita akan ikut dia. Kita tak tahu langsung jalan, kita tak tahu langsung jalan ke Kuala Lumpur sebagai contoh. Lalu dia kata nak pergi mana Kuala Lumpur, contohnya Damansara sebagai contoh, Mutiara Damansara. Kita ni ikut dia, yang tahu dia, yang kenal dia, yang mengenal dia. Kalau orang tanya, mu tahu tak kat mana Damansara? Tak kenal. Kalau bodoh tahu tahulah, tapi tak kenal jalan mana. Kalau tunjuk mu jalan sendiri, sesat, memang sesat barat dah. Tak tahu jalan. Okey, sekarang ni kalau kita tak tahu jalan, macam mana caranya? Maka hendaklah kamu mengikut orang yang tahu jalan. Maka syekh ni, kita ibarat syekh. Syekh ni dia tahu jalan nak pergi Damansara sebagai contoh. Kita tak tahu, tetapi kalau kita tak tahu, kita ikut orang tahu. Siapa tak kita? Siapa juga ke Damansara walaupun kita tak tahu. Jadi orang yang bawa kita, kadang-kadang dia corner sini, kita ikut dia corner sini, kita ikut dia. Kita tak tahu ni ke mana dia bawa kita. Yang kita tahu Damansara, itu je kita tahu. Tapi dia corner sini, dia naik sini, dia turun lebuh raya ni, dia naik je jantah ni, kita ikut dia. Akhir kali sampai tempat yang dituju. Sampai tempat yang dituju, yang kenal dia, yang kita tidak kenal, akhirnya kenal juga kita. Kenapa? Kerana mengikut dia. Maka demikianlah yang mengenal Allah, yang nampak Allah Ta'ala buka mukasyafah, Allah Ta'ala buka kasyaf pada guru tadi siapa kenal, ni anak murid dia pasal macam ni, ni jenis penyakit ni, tapi kita tak kenal. Lalu guru akan bawa kita, guru yang macam mana? Guru yang ada makrifah, yang kenal Allah Ta'ala. Lalu guru tadi bawa kita. Bila dia bawa kita, okey, dia kata kamu ini zikir, kena banyak ni zikir. Kamu ini kena kerja kamu berkhidmat dengan ulama. Tunggu ulama, aku kutukan kamu berkhidmat dengan ulama. Ikut perbualan saya dengan Syekh Ibrahim pun, dia kata antara anak-anak buah dia tengok orang ni memang ibadat tak kuat. Maka dia putuskan kamu dengan cara berkhidmat dengan ulama. Khidmat, tak belajar dengan khidmat. Tapi dapat belajar mengenai ahwal keadaan ulama tadi. Ulama ni pasal macam ni, maksudnya perangai dia macam ni, bangun malam dia zikir macam ni, boleh belajar. Boleh belajar. Maka guru ni tahu keadaan dia. Maka dalam keadaan dia tahu, kita yang tidak tahu, lalu kita ikut syekh. Okey, syekh kata, syekh corner kiri, kita corner kiri, syekh corner kanan, kita corner kanan. Tak tahu kita. Kalau dia suruh kita pergi sendiri, tak kenal. Dia suruh kita pergi sendiri, okey, aku tunjuk pergi sendiri, tak kenal juga kita. Tapi kita kena ikut tunjuk syekh. Tetapi lama-lama bila syekh tunjuk sekali-kali, akhir-kali kenal kita, sampai pada tu. Maka kita tidak akan sampai kecuali kita berkawan dengan syekh. Berkawan dengan syekh. Selagi mana kita tidak berkawan dengan syekh, maka kita tidak akan sampai makrifatullah. Buatlah ibadat banyak mana pun. Belajar kitab pergi mari, habis kitab, balik kitab habis, pergi jumpa ni, mas belajar sini, jumpa saja. Tetapi siapa syekh kamu? Siapa yang memimpin kamu pada jalan agama, jalan mengenal Allah? Tak ada. Hanya ikut orang ni. Hari ni orang ni. Tidak ada orang yang membimbing dia. Maka orang yang tidak ada pembimbing,
maka dia tidak akan dibimbing, tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Begitu juga kita belajar agama, kita kawan dengan orang yang buruk akhlak. Kita belajar agama, kawan dengan buruk akhlak. Hari ni, malam ni duduk surah, esok duduk wakaf. Malam ni duduk surah, esok duduk wakaf. Malam ni esok duduk wakaf. Hari ni kita belajar bagian agama, tapi besok kita bersubah dengan orang yang tidak kenal jalan. Kena jalan. Bila kita nak sampai pada Allah, tidak akan sampai kepada Allah kecuali apabila seorang tadi menemui syekh. Bila kita temu syekh akan buka, syekh akan tunjuk jalan, baru nampak. Maka kita tidak dapat ridha untuk sampai ma'rifatullah. Kena ada syekh, kena ada guru, dan pastikan guru itu sampai kepada ma'rifatullah. Kalau guru tu tidak sampai lagi kepada ma'rifatullah, adakah guru ini bersandar dengan guru yang sampai kepada ma'rifatullah? Kalau guru tadi tak sampai, ada tak guru tadi bersandar kepada guru yang ada ma'rifatullah? Sampai ada. Kalau guru tadi bersandar, sampai kita pada Allah Ta'ala. Baik, saya contohkan. Saya tak kenal apa nak pergi satu tempat. Kita nak pergi Bukit Gatang, tak kenal. Yang kenal depan. Yang kenal depan. Lalu orang tanya, saya nak ikut ustaz. Kita kata, saya pun tak kenal. Saya pun tak kenal. Tapi tak apalah. Kalau awak tak kenal, ikut saya. Ikut saya. Ikut mana? Dah kata tak kenal. Tak apa, kita ada orang yang kenal. Kita ada orang yang kenal. Maka antara orang ni dengan yang kenal, tak kenal. Tapi dia kenal kita. Dia kenal kita. Tetapi apabila kita mengikut pada orang yang kenal jalan, dia pula ikut kita, akhirnya siapa belaka. Maka pastikan guru yang kita ada tadi, guru yang ada syekh di belakangnya. Guru yang ada syekh. Syekh mana? Syekh yang dapat mengenal rahsia-rahsia hati. Itu dia panggil mursyid. Pastikan guru tadi ada mursyid. Kalau guru tadi ada mursyid, guru tadi ada mursyid, maka jalan yang dia tak nampak guru yang tadi dia akan tunjuk. Kita ni tak tahu. Kita akan ikut guru ni. Guru ni tunjuk ikut jalan ni, guru ni sampai kepada ma'rifatullah. Jadi sebenarnya dalam bab tasawuf, kita yang tidak sampai ma'rifatullah adalah kerana kita tidak berjumpa dengan syekh. Kita ada guru, tapi guru tu tidak sampai kepada ma'rifatullah, ataupun guru tadi tidak ada mursyid, maka putus. Pelajar dengan guru, guru dengan dia tak ada. Terus sampai ke Nabi, tak akan sampai ke Nabi. Maka guru tadi kena ada guru lain sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata syekh yang menunjukkan jalan yang betul serta menjauhkannya daripada situasi yang silap lagi menyesatkan. Kerana apabila kamu mengikut syekh, kamu tidak akan silap, kamu tidak akan sesat. Perkara sedemikian kerana kekurangan telah menyebelahi makhluk. Kenapa kita perlu ada syekh? Sebab kita kurang. Kita tidak dapat membezakan jalan yang betul, jalan yang betul. Kita lemah, kita kurang. Maka dengan sebab kekurangan kita memerlukan kepada syekh yang menunjuk jalan kita. Walaupun kita boleh bawa kereta sendiri. Kita boleh bawa kereta sendiri. Walaupun kita boleh membaca, ni pergi sini, nampak signboard. Walaupun tak pandai membaca. Tetapi kadang dengan kelemahan kita yang kita ada. Kita pun pergi. Signboard Kuala Lumpur ke kiri, pergi kiri. Ni ke mana? Pergi sana. Sampai sini. Sampai jalan masuk kawasan Damansara. Sampai jalan cabang kali. Lagi mana ni? Kona sini pun boleh, kona sini boleh, straight pun boleh, tepi ni pun boleh, naik atas jawatan pun boleh, bawah jawatan pun boleh. Lalu kita pun sampai pekat syekh tak ada, kita pun fikir wasa-wasa belah atas wasanya. Menang sabar belah atas. Naik atas. Sampai ke kenapa? Sampai ke Kepung. Maknanya sesat, laju bercari. Sebab apa? Sebab tidak ada syekh. Maka demikianlah orang yang mengikut guru, kita mengikut guru tadi tidak ada syekh, maka guru tadi akan sesat dengan kita sesat. Maka jalan sebenarnya sampai Allah syekh. Jalan yang sampai kepada Allah adalah syekh. Manusia tidak akan kenal Allah kerana ada Nabi. Tidak akan kenal Allah kerana dia ada Nabi. Oleh kerana dia ada Nabi, dia ada orang yang membimbing dia, yang bawa pada Allah Ta'ala. Walaupun orang tu menyembah patung berhala pun, dia tinggal, dia bawa ikut Nabi, habis terus sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau sahabat pernah menyembah patung berhala, tetapi apabila dia berpegang dengan syekh, apabila dia jumpa syekh, maka bila berjumpa saja syekh, maka sampai dia selamat kepada Allah Ta'ala. Inilah dia kepentingan suhbah. Subah yang penting lah subah mencari syekh. Kita cari orang baik. Orang baik tu sebab apa dia jadi baik? Sebab dia belajar dengan orang ni.
Ataupun kawan orang ni kawan sebab apa jadi baik? Sebab aja akhir kali sampai kita berjumpa dengan syekh. Lepas tu kalau kita baca ulama-ulama, jalan kaki cari ulama, jalan kaki cari ulama, kerana mencari orang yang menunjuk jalan pada Allah Ta'ala. Sebab itu orang-orang yang belajar sufi kadang-kadang dia berjalan pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini, sampai kepada peringkat dia berjumpa dengan syekh. Syekh ni, bila syekh ni sampai pada Allah, syekh akan tunjuk jalan ni, macam ni, macam ni, macam ni. Maka dia kata di sini, kerana kita lemah, kita tak pandai pimpin diri kita sendiri, tidak dapat tidak dengan syekh. Doktor pun walaupun dia pandai hebat berobat tara mana, siapa dia sakit pergi doktor lain pula. Jumpa doktor lain pula. Akal tidak cukup untuk memperolehi kebenaran, dan mengikut akal kita tidak akan dapat kebenaran kalau mengikut akal. Akal tidak cukup memperolehi kebenaran dan membezakan yang antara mana satu yang benar, mana satu yang salah. Akal tidak dapat membezakan. Yang dapat membezakan adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Itulah yang membenarkan siapa jalan yang betul, jalan yang salah. Maka di sana perlu ada orang yang kamil, orang yang sempurna, sempurna untuk diikuti oleh orang yang tidak sempurna macam kita. Orang yang tidak sempurna akalnya, kita ilmu tidak ada. Maka kita mencari orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu, maka kita pun ikut dia, sehingga akal orang yang tidak sempurna menjadi kuat. Menjadi kuat dengan sebab apa? Dengan cahaya akal orang yang sempurna tadi. Cahaya akal orang yang sempurna tadi, akhir kali kita pun cahaya nur dalam hati kita pun menjadi kuat. Kerana apa? Kerana ikut. Kerana ikut orang yang sempurna, orang yang alim, orang yang ada syekh, orang yang dapat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu dia akan sampai ke tingkat kebahagiaan serta ke tangga kesempurnaan. Maka dia pun sama-sama bahagia. Mengikut syekh, orang yang bawa kita sampai kepada destinasi, maka kita sampai dengan senang, bahagia, dan kita pun bahagia. Tak tahu jalan tapi sampai. Sampai ke tempat destinasi kerana mengikut orang yang telah sampai, telah dibuka, ataupun orang yang telah sampai kasyaf makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kepentingan syekh yang dihuraikan oleh Fakhr Razi, Imam Fakhruddin Al-Razi. Yang ketiga, Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ini yang terkenal dengan kitab tauhidnya. Berkata Syekhul Islam Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i, yang bermazhab Syafi'i, ketika beliau menghuraikan kalam Syekh Ibrahim Al-Laqani, iaitu pengarang Jauharatul Tauhid, yang dia punya syair dia, wa kun kama kana khiyarul khalqi halifa halmin tabi'an lil haqqi. Wa kun kama kana khiyarul khalqi halifa halmin tabi'an lil haqqi. Jadilah kamu seperti makhluk yang terpilih. Jadilah kamu seperti makhluk yang terpilih. Siapa makhluk yang terpilih? Wali-wali Allah, musyrik-musyrik, syekh-syekh. Ini makhluk yang terpilih. Maka jadilah kamu macam syekh. Macam syekh. Kerana orang yang berakal sentiasa mengikut kebenaran. Kerana kebenaran ada pada syekh. Kebenaran itu ada pada syekh. Maka ada pada syekh, ada pada wali-wali kebenaran pada dia. Maka jadilah kamu orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Orang yang berakal adalah orang yang mengikut syekh, orang yang mengikut kebenaran. Orang yang mengikut kebenaran. Maka inilah penting kita bersuhbah dengan syekh, kerana syekh tadi akan menunjuk kita ke arah kebenaran. Maka maksudnya hendaklah kamu bersifat dengan akhlak seperti akhlak yang ada pada makhluk yang terpilih. Ikut akhlak syekh. Tujuan bersuhbah bukan kerana nak aku boleh kawan dia dah, bukan hak tu. Tujuan bersuhbah ialah kita nak belajar akhlak daripada dia. Akhlak daripada dia. Sebab tu sahabat Nabi dia banyak belajar melalui akhlak Nabi. Nabi buat macam ni, dia balik buat macam ni. Dia Nabi macam ni keadaan dia, dia balik buat balik macam ni. Sebab apa? Dia duduk dengan Nabi, tujuan dia tu, sehingga kan dia tengok Nabi buat macam mana. Kalau Nabi buat macam tu lah. Abdullah ibn Umar, dia tengok Nabi semayang, bila Nabi semayang macam tu, dia balik dia buat kat macam tu juga Nabi semayang. Kalau Nabi duduk kat tu, Nabi balik dia duduk situ, dia pun akan buat. Sehingga kan akhlak dia menjadi akhlak Nabi. Di antara sahabat yang mirip akhlak macam Nabi ialah Abdullah ibn Umar. Kerana Abdullah ibn Umar suka memerhati Nabi dan melakukan apa yang Nabi buat. Maka ini kepentingan suhbah. Kita berkawan dengan orang alim. Orang alim buat macam ni, kita buat macam ni. Jadi tidak ada kepentingan suhbah. Kita tidak akan dapat merasai kepentingan suhbah tadi. Maka kepentingan suhbah, kita bersuhbah dengan orang alim, dengan syekh, dengan musyrik. Tujuan dia kita nak ambil akhlak dia, ahwal dia, keadaan dia, dan perbuatan dia, kelakuan dia.
Macam mana cara dia bercakap, maka kita akan ikut cara dia bercakap. Macam mana dia sebenarnya cara mendapat ibadat dia, kita akan ikut dah. Ini kepentingan dia. Barulah dia kata kita ini akan termasuk di kalangan orang yang terpilih juga. Maka sehinggalah beliau berkata, bermujahadahlah dengan bimbingan syekh yang arif adalah lebih manfaat, kerana mereka ada menyebut hal perilaku seorang lelaki terhadap 1000 lelaki itu lebih memberi manfaat berbanding kata-kata 1000 lelaki terhadap seorang lelaki. Hal ehwal seorang lelaki yang ada ahwal dia. Apa ada ahwal? Ada akhlak dia yang baik. Dengan 1000 orang, 1000 orang yang beritahu buat baik macam ni, buat baik macam ni, akhlak macam ni, akhlak macam ni. 1000 orang beritahu kepada kita akhlak baik macam ni, akhlak baik macam ni. Tapi dalam 1000 orang tak ada seorang pun tunjuk akhlak yang baik. Tak ada seorang pun yang kita boleh buat contoh. Hanya dia kata akhlak yang baik macam ni, akhlak yang baik macam ni. Lebih baik daripada seorang yang tak cakap apa-apa, dia tunjuk akhlak. Akhlak yang baik. Begini akhlak yang baik. Ini dia panggil maqalul hal. Perbuatan itu, hal, keadaan itu lebih baik daripada perbuatan. Seorang guru yang mendidik anak murid dia dengan sifat dia lebih baik daripada mendidik dengan kata-kata. Tunjuk dengan sifat dia. Dia bawa anak murid dia berjalan, dia bawa piti banyak. Kemudian tengok orang susah, dia beri duit. Jumpa orang susah, beri. Lalu anak murid dia tengok guru dia seorang yang dermawan, seorang yang infak fi sabilillah. Dia melihat keadaan guru dia lebih cepat termasuk dalam hati, aku pun nak jadi macam guru aku. Tapi hanya guru dia kata infaklah. Guru tadi pun tidak infak langsung pada dia. Maka ini tidak memberi kesan, ataupun lebih afdal dengan perbuatan dibandingkan dengan perkataan. Oleh itu selayaknya bagi seseorang itu melazimi syekh, duduk sama dengan syekh yang arif, yang mengetahui, memahami mengenai Al-Quran dan Sunnah, yang mahir tentang Al-Quran dan Sunnah. Sebelum berguru, dia hendaklah membuat pertimbangan terlebih dahulu. Sekiranya didapati syekh tadi mengikut pegangan Al-Quran dan Sunnah, maka lazimilah dia dan beradablah dengan beliau. Mudah-mudahan kamu mendapat manfaat daripada tingkah laku mereka kerana kejernihan batinnya. Jadi dia kata, untuk mendapat ilmu, untuk sampai pada Allah, kena kamu melazimi syekh, kena duduk dengan syekh. Biar kita ada syekh, biar kita ada tempat rujukan, dengan arti kata tak semestinya kita duduk sama dengan rumah dia sampai susah syekh nak makan minum. Sekejap-sekejap orang syekh berapa suhbah, kena berkawan. Pening kepala syekh, nak tidur tak boleh, baru tak kepala, Assalamualaikum syekh, mari kita jalan nak suhbah. Nak bersahabat, syekh sampai susah hati. Susah hati, tak boleh nak tidur, tak boleh sampai tak ada masa dengan anak bini. Orang mari sama. Sebab apa? Sebab syekh dia faham, kalau nak dapat ilmu kena berkawan dengan syekh, kena duduk sama dengan syekh. Kalau boleh 24 jam, gila orang. Syekh baru naik asrama, Assalamualaikum, nak jumpa dengan syekh, kejap turun pula kawan. Bukan macam tu. Kita kena ada rujukan. Siapa guru kita yang kita jadi rujukan? Setiap permasalahan yang kita hadapi dalam bab ibadat, dalam bab amalan kita, siapakah guru kita? Kita tak boleh, guru ni ringan sikit, bab ringan nak ambil guru ni. Guru ni keras, asal tanya. Kita tanya guru ni bab bank ke bab apa-apa, dia memang kata tak boleh, asal tanya guru ni. Kita kena cari guru ringan sikit. Guru ni kata boleh, tak apa, masalah, ambil guru ni. Lepas tu tengok pula, guru ni kata tak boleh ni. Kalau kita tanya guru ni memang dia keras sikit bahagian ni, asal tanya, kita tanya orang ni. Tak boleh, bukan begitu cara kita bersuhbah dengan guru. Bukan itu, kita tak akan sampai pada Allah Ta'ala. Tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi nak beritahu, tidak, biar kita kena ada guru yang betul-betul arif mengenai Al-Quran dan Sunnah Nabi. Al-Quran Sunnah Nabi, Sunnah Nabi tidak semestinya guru tadi kena hafal Quran, Sunnah Nabi beratus-ratus hadis ingat. Bukan macam tu, tidak semestinya begitu. Guru yang beramal dan akhlak dia, akhlak Quran dan akhlak dia hadis. Dengan sifat dia yang lemah lembut, yang baik. Lepas tu yang amalan dia, tingkah laku dia ada mengikut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Serta dia kata, lepas tu kita buat pertimbangan guru yang macam mana kita nak belajar dengan dia, nak ambil pegangan dengan dia, dan kita dapat tahu bila kita berjumpa, lazimlah. Dan yang paling penting dengan guru, adab. Adab. Lepas tu bila kita tanya macam mana
Kalau kita nak anak murid kita ni biar dia ni mudah dapat ilmu, lepas pada tu diterbuka hijab oleh Allah, terbuka biar dia dapat futuhat ilmu dan dia boleh beramal. Dia kata sebenarnya suruh dia beradab dengan kamu. Pastikan anak murid beradab. Anak murid yang tidak beradab tidak akan dapat ilmu. Walau setinggi mana dia. Pastikan dia beradab dengan guru. Maka dia kata dalam kitab tasawuf, maka beradablah dengan beliau, dengan guru tadi. Mudah-mudahan kamu mendapat manfaat daripada tingkah laku mereka. Dapat manfaat daripada tingkah laku mereka kerana kejernihan batin dia. Sebab tu seorang yang kerja dia Imam Ahmad dia kena masuk penjara. Masuk penjara disebabkan dia mengatakan Al-Quran itu adalah baharu bukannya qadim. Al-Quran itu qadim bukannya baharu. Lalu dia masuk dalam penjara. Bila dia masuk dalam penjara, Imam Ahmad dibedah, di rotan. Kerja dia kena, kerja orang tu rotan Imam Ahmad, tak ada benda lain. Dia ditugaskan rotan imam. Rotan Imam Ahmad, rotan tiap-tiap hari rotan. Imam Ahmad memang kenal, dia masuk penjara tak ada nak rotan aku tu. Memang kenal dia orang ni, tak ada dah. Mari rotan, balik tiap-tiap bulan bahan gaji, esok rotan pula. Kerja rotan Imam Ahmad. Takdirkan oleh Allah Taala. Apabila dia rotan wali Allah Ta'ala ni, jadi Imam Ahmad Ibn Hanbal, satu hari dia rotan, kena seluar Imam Ahmad tu tercabut tali, tapi tali tak keseluar, tali tak jatuh. Allah Ta'ala tidak mengaibkan orang alim. Tidak jatuh. Maka dia tengok karamah, dia merasa takut. Sehinggalah dia berhenti. Bila dia berhenti, daripada kerja rotan Imam Ahmad ini, dan Imam Ahmad dibebaskan. Dan Imam Ahmad pun mengajar sehinggalah ramai anak murid dia, yang termasuk anak murid dia itu adalah orang yang merotan dia dulu. Dulu marah sangat dia ni belajar. Rotan Imam, rotan tu jadi anak murid dia. Dan akibat dia ni, rotan Imam Ahmad, Allah Ta'ala butakan mata dia. Lalu bila keluar saja berjalan, dia nak jumpa sangat dengan Imam Ahmad dalam keadaan buta dia. Lalu orang pertemukan dia. Tanya Imam, kenal tak saya? Imam Ahmad kata, apa dah nak membedak rumah dia tiap hari. Tapi tak kata gitu maksudnya. Mana Imam Ahmad kenal dia? Kenal saya, kenal tak saya kenal. Dia pun kenal lah Imam Ahmad, dia belajar. Dia mari minta maaf. Minta maaf pada Imam Ahmad, dan dia minta tolong Imam Ahmad. Tolong doakan dia. Tapi Imam Ahmad ni baik, doakan dia, mata dia jadi celak balik. Ini karamah. Celak balik, dan dia ditugaskan, hanya kerja dia Imam Ahmad nak masuk dalam tu, dia tolong basuh kaki. Kerja dia basuh kaki. Imam Ahmad jalan nak basuh masjid, basuh kaki. Tu je kerja dia. Kerja dia untuk dapat bersubah dengan Imam Ahmad, untuk membersihkan dia, untuk dibuka ilmu kepada dia. Jadi nak beritahu, maka dia kata bila kamu jumpa, beradablah dengan syekh, mudah-mudahan kamu akan dapat manfaat. Kenapa? Kerana mendapat manfaat daripada tingkah laku disebabkan kejernihan hati dia. Syekh ni kalau dia suka je pada kita, dia suka dia akan limpahkan mendapat nur yang ada pada hati dia. Kalau nur tu orang dia ni suka berzikir, dia limpahkan pada kita, dia doa pada kita, dia kasih pada kita, dia beri bai'ah pada kita, maka kita akan jadi orang yang ahli zikir kot macam dia. Macam dia. Ini penting kita duduk dengan orang-orang yang ada hati dia hidup kepada Allah, dan Allah jugalah pemimpin hidayahnya, dan dia bukan dia yang buka, yang membuka itu Allah, tapi Allah Ta'ala memberi buka orang tadi supaya menjadi orang yang seperti syekh je, ataupun dapat manfaat dengan izin Allah Ta'ala memberi hidayat kepadanya. Baik, yang keempat, Ibnu Abi Jamrah rahimahullah Ta'ala, Imam Hafiz Muhaddis yang wara, Abu Muhammad Abdullah bin Abi Jamrah Al-Azali Al-Andalusi menghuraikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang berbunyi, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'zanahu fil jihadi faqala ahayyun walidaka qala na'am qala fa fihima fajahid. Daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, seorang lelaki telah datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu meminta izin untuk berjihad.
pada jalan Allah. Maka baginda bertanya, adakah kedua ibu bapamu masih hidup? Dia tanya. Nabi tanya. Apabila seorang lelaki, kata Abdullah ibn Umar, ada seorang lelaki jumpa dengan Nabi. Dia minta izin pada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin berjihad. Maka Nabi tanya, ahayun walidaka, adakah ibu bapa kamu masih hidup? Qala na'am. Dia pun kata ya. Baginda bersabda, maka terhadap keduanya bermujahadahlah kamu. Maka kedua dia, bermujahadahlah kamu, yakni kamu jagalah kedua ibu bapa kamu dengan bermujahadah dengan dia. Maka Nabi tidak izinkan dia berjihad. Ini musyrik. Musyrik tahu. Musyrik tahu Nabi ni dia adalah seorang guru yang murabbi, yang mendidik manusia, dan dia musyrik yang boleh menunjuk hidayah pada jalan Allah Ta'ala dengan izin Allah Ta'ala. Dia tahu orang ini nak berjihad, tapi dia Nabi tahu orang ini, bagi dia lebih baik dengan cara berkhidmat, mujahadah dengan cara berkhidmat. Orang ni dibenarkan berjihad, orang ni tidak dibenarkan berjihad. Ini musyrik. Maka seorang yang ada musyrik, dia nak buat apa-apa, dia kena rujuk pada musyrik dia. Dia kena rujuk pada guru. Rujuk kepada guru dia. Ada seorang dia berzikir. Dia ambil tarikat ni bukan dengan saya, dengan sahabat. Sahabat kita seorang lagi. Dia berzikir, dia nampak benda-benda pelik. Dia nampak benda-benda pelik, tapi dia tak rujuk pada orang, dia rujuk pada kita. Saya nampak gini, orang ni sesat, orang ni menyesatkan, orang ni tak boleh, orang ni jalan betul, orang ni tak boleh. Saya nampak Nabi kata gini, bisa dia. Macam mana kita nak hurai? Kita tak siapa macam dia. Kita pun tanya, macam mana ni? Kata kalau kamu berguru dengan orang ni, kamu ambil amalan dengan orang ni, kamu kena tanya dia. Tak boleh tanya kita. Tarekah yang kamu ambil ni kena tanya dia. Dia akan buka lah. Dia akan tunjuk. Dia kata, kamu tak boleh zikir macam ni, kena zikir selalu. Orang ni zikir illallah, orang ni zikir hu gitu. Ada. Tapi tak pernah jumpa lagi. Ada dia siapa sakit pekat, la ilaha illallah, illallah ya hu. Ini orang-orang Wahabi kata sesat ni. Sesat ni. Dia siapa satu pekat, dia sebenarnya tak zikir tu lidah, dia zikir hati. Tumbehu. Zikir hati. Akhir sekali, sebab tu dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan bahawa orang yang berzikir salah dari segi perkataan dia, tidak boleh dihukumkan dia, kerana zikir yang dia bawa adalah melalui hati. Tidak boleh kita tengok dah betul, tidak betul, kerana dia tu dalam kitab Bidayatul Hidayah. Cuba buka kitab Bidayatul Hidayah dalam bab zikir, dan saya sudah rujuk dah perkara ini. Rujuk, dan saya bawa syekh macam mana ni, dia bawa, dia kata ini bagi orang yang berzikir hati, kadang-kadang dari segi telinga orang zahir salah, tetapi dia itu benar di sisi Allah Ta'ala, kerana hati dia sudah berzikir, bukan lagi lidah dia. Lidah dia keluar saja, terkeluar saja. Jadi guru tadi dia akan boleh tengok, guru ni tengok keadaan anak murid dia, guru boleh tahu macam ni. Maka hendaklah kita duduk dengan guru, dan guru tunjuk, guru kata buat macam ni, buat macam ni. Jangan kita bantah. Kalau kita bantah, maka hati kita akan jadi gelap. Kerana guru yang hati dia cerah, hati dia tu, dia boleh buka, dia boleh suluh, dia boleh tunjuk kita, dia boleh tarik kita sampai kepada ma'rifatullah. Tetapi apabila kita tidak taat kepada guru, kita salah adab dengan guru, akhir sekali hati kita tidak akan dapat pancaran jernih hati dia tidak akan sampai kepada kita. Kerana kita tidak ada adab dengan guru tadi. Baik, kita tengok. Maka orang tadi kata minta bermujahadah, minta dengan Nabi. Maka Nabi dalam keadaan macam tu, Nabi kata tak boleh berjihad kamu tak boleh berjihad. Kamu dengan cara macam mana mujahadah? Mujahadah kepada kedua ibu bapa kamu. Maka selepas menghuraikannya, beliau menerangkan 10 aspek mengenai hadis tersebut. Ada 10. Maka yang ke-10, saya tidak cari rujukannya, tak sempat nak cari, tapi yang ke-10 dia kata di sini, pada hadis tersebut ada dalil yang menunjukkan bahawa di dalam bersuluk dan bermujahadah, yakni kita bersama dengan guru, bersama dengan guru ataupun bermujahadah adalah sunat dilakukan mengikut bimbingan orang yang arif terhadap perkara itu. Minta bimbingan dengan orang yang arif, dia menunjukkan kepada perkara yang lebih baik dan lebih tepat terhadap keadaan seorang yang salih. Dia akan tunjuk, kamu ni macam ni cara dia, ibadat kamu pada yang ni, ibadat kamu pada macam ni. Sebab tu ada guru dia kata kamu ni ibadat bertawakal, kamu dia ajar tawakal, lalu dia suruh. Dia seorang tok guru saya cerita pengalaman dia belajar kitab Minhajul Abidin.
Dia belajar Minhajul Abidin. Dia kata orang yang bertawakal, rezeki mencari dia. Bukan dia cari rezeki. Orang yang bertawakal, rezeki mencari dia. Dia yakin dia pegang. Hari itu dia tak makan. Dia tidak makan. Dia tidak makan. Orang lain dia menyembunyikan lagi. Dia berzikir, serah. Dia kata aku nak tengok hari ni. Guru kata orang yang bertawakal rezeki cari dia, bukan dia cari rezeki. Nak pegang ni. Lalu dia pun naik atas menara. Menara masjid dia lari, dia menusuk kat menara masjid, dia berzikir situ, ataupun dia bertafakur duduk situ, ataupun dia duduk saja je, tapi dia nak tawakal. Dia kata biar rezeki cari dia. Akhir sekali dia duduk atas menara. Dia kata lapar perut. Daripada pagi tak makan. Tengah hari tak makan kok. Sampai ke petang. Allah dah tahan nak turun kata. Macam mana rezeki cari? Dah boleh kena cari rezeki kok. Dah tahan. Tapi dia tahan kok. Biar sikit lagi tengok. Kawan dia beli roti paung. Dia cerita roti paung. Saya roti paung. Beli roti paung nak makan ke dia? Dah makan seorang. Ajak saing seorang lagi sama belajar. Dia pun beli roti paung. Dia beli roti paung, ingat ke kawan dia beli air, cari dalam masjid. Cari dalam masjid tak jumpa. Bila tak jumpa ni, panggil nama, ke tak ada mana. Yang selama ni orang tak pernah naik ke atas menara dia. Kokok atas menara kot tu. Dia ni dengar kawan dia menusuk. Macam mana nak lari ni? Nak tengok biar rezeki mari. Akhir sekali cari jumpa naik atas menara, naik. Dah molek siapa tengok dia naik tangga. Jadi naik tangga dia pegang kuih. Jadi kawan hok lapar ni nampak kuih dulu dia tuang. Jadi bila panjat tangga dia pegang kuih. Bila siapa ke atas gong nampak kuih. Dia nampak kuih, dia tak ingat dah. Dia kata Allah Ta'ala lalu. Mak dia tengok kawan dia duduk belakang. Baru dia makan kenyang. Percaya selalu. Dia cerita Tok Guru dia kata aku dah sapa tahapmu. Dia kata hak ni tak langgar lori tak apa ni. Mana duduk dia lori tak langgar. Lalu Tok Guru dia kata gini, pergi Thailand. Aku suruh mu pergi Thailand, ambil alamat. Ni dia cerita ni, ambil alamat. Ambil alamat. PT dah awal selesai. Ni training dalam bab tasawuf. Training. Berlatih. Tokoh kata mu pergi Thailand, ambil alamat ni, jumpa orang ni. Dia ambil ilmu dengan dia. Dia pergi PT sadok, jalan kaki. Jalan kaki orang apa tanya. PT dah awal selesai. Orang tanya. Bagaimana? Nak pergi depan tu sikit. Pergi depan tu. Mana nak tupang? Habis naik motor, singgah. Dan nak pergi tani. Nak pergi tani, jalan kaki. Pergi jalan kaki. Allah tu. Naik bahang, ambil PT. Mana? Ambil PT. Ambil PT. We PT je. Jumpa pula orang puak. Jumpa orang lain ambil pula. Tanya bagaimana? Nak pergi tani. Dah nak dapur tani. Nak pergi belajar. Dah berapa tu dia kata tak ada orang atas. Allah gini ambil PT. Dia kata siapa tani PT tanyuk. Tanyuk. Balik pergi jumpa Tok Guru cari. Siapa dia kata siapa dekat orang siang saja cakap siang. Dia nak cakap mana? Cakap siang dah patah habuk pun tak ada. Patah habuk. Jalan jumpa orang Melayu. Orang Melayu pula tunjuk. Orang Melayu belajar tani. Siapa dia sana? Bila siapa di sana, belajar ambil Fatihah aja menanya. Dia kata ambil Fatihah balik. Jumpa Tok Guru. Kejut pula Tok Guru. Allah tu. Siapa agakmu Siapa juga? Tu nak beri tawakal dalam bab tawakal. Sebenarnya kenapa jadi gitu? Sebenarnya bimbingan guru. Guru dia sebenarnya jenis orang yang jenis tawakal. Oleh kerana bimbingan guru tadi siapa kepada dia, tahap dia siapa dia pada tahap tawakal tadi. Walaupun zahir tadi guru aja tak tawakal pun zahir dia. Guru pun cari PT sikit gini-gini. Tapi guru tu sudah sampai pada makam. Oleh kerana dia belajar dengan guru tadi, dia bersubah akan siapa. Sebab tu bila kita belajar dengan seorang guru, kita duduk dengan seorang guru, bila guru tu sampai kepada jalan ataupun jalan boleh bawa jalan dia, kadang-kadang kita sampai juga lalu kepada jalan tadi. Guru tadi orang yang sabar.
kita akan sampai sifat sabar tadi. Kenapa? Kerana dia punya sifat dia tu akan sampai kepada kita disebabkan kita bersubah dengan ini. Kadang-kadang guru ni sifat dia tidak menzahirkan. Guru tu zikir, dia tak zikir tak apa. Dalam suluk dia sedap je, pergi mari. Kita kena zikir. Kena zikir. Dalam suluk orang zikir muru, dia relax saja. Dia dah sampai makam dah. Dia dah sampai dah. Maka dia tunjuk jalan. Dia tunjuk jalan, kita cara untuk sampai saja. Maka kepentingan orang yang duduk bersama dengan syekh, duduk bersama guru, kepentingan dia sampai kepada Allah Ta'ala, yang menyebabkan dia dibuka oleh Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana dia berjumpa dengan syekh. Jadi sebenarnya kita beribadat, kita nak cari sampai pada Allah, jalan dia ada pada syekh. Jalan dia ada pada syekh. Orang itu tidak akan jumpa Allah kalau tidak berjumpa Nabi. Orang yang berjumpa Nabi tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak bersuhbah dengan Nabi, tidak bersama dengan Nabi. Tidak beriman dengan Nabi, tidak bersuhbah, tidak akan sampai. Maka jalan dia, selagi mana kita tidak berjumpa dengan syekh, carilah guru. Jalan, carilah guru yang sampai kepada Allah Ta'ala. Nescaya bila kita sampai kepada Allah Ta'ala, akhir kali kita tidak akan sesat. Sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka nak duduk dengan syekh, kena taat kepada dia, sehingga kan dia kata di sini dia menunjukkan kepada perkara yang lebih baik dan lebih tepat terhadap keadaan seseorang yang salih. Ini kerana apabila sahabat radhiyallahu anhu yang bertanya tadi ingin keluar ke medan jihad, beliau tidak mengikut pendapat sendiri, sehinggalah beliau meminta pendapat orang yang lebih tahu dan lebih arif daripadanya. Tanya orang yang lebih arif, lebih tahu, aku ni mana yang lebih sesuai. Ini berlaku kepada jihad kecil, maka bagaimana keadaannya terhadap jihad yang lebih besar? Ini kalau jihad yang lebih besar. Kalau jihad yang kecil pun kena tanya syekh, maka jihad yang lebih besar lebih lagi lah. Jihad untuk kita mujahadah nak sampai pada Allah, lebih-lebih lagi lah tanya syekh. Dah lewat ibadat reka-reka. Guna kita buat ni pula. Dah boleh. Tak siapa kita. Lepas tu kita buat amalan zikir, kita ambil dengan syekh. Syekh, saya nak buat amalan zikir ni, ambil. Syekh kata, ni syekh, kamu nak berzikir ni. Kita tak boleh cari buku. Ni malah ini kelebihan dia ni. Kalau kita berzikir ni, orang tunduk belakang dengan kita. Berzikir kau. Tak boleh. Dia kena ada bimbingan guru. Kita berzikir kena ada bimbingan guru. Kita buat amalan-amalan tertentu kena ada bimbingan guru. Kalau tidak, kita akan sesat. Tidak akan sampai. Kerana kita tak sampai, kita tak kenal jalan. Macam mana kita nak sampai? Kita tak kenal jalan, kita kena cari orang yang kenal jalan. Orang yang kenal jalan ni tunjuk. Kita sesat sikit, dia telefon dia. Mana pergi jalan tak layan? Siapa tak mana? Lorong tu. Jangan masuk lorong tu, keluar balik, pusing balik. Pusing belah kanan. Straight belah. Kita pun keluar straight, ikut signboard dia khabar jalan. Pun masuk ke dalam. Sesat pula. Telefon balik dia. Sesat pula. Pusing kau ni pula. Pusing kau ni jalan pula. Jalan. Siapa? Bukit Gatang. Akhirnya sampai juga. Sebab apa? Sebab kita ada orang yang menunjuk jalan. Tapi kalau orang tak ada jalan, pusing jalan kata apa? Akhir kali jadi sesat. Maka tidak jalan nak sampai pada Allah adalah jalan orang yang mempunyai guru. Inilah orang yang salih sampai pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang belajar ilmu kitab, berpuluh-puluh kitab, alih setara mana pun, kalau dia tidak ada syekh, dia akan sesat juga. Kerana yang menunjuk jalan bukan ilmu, yang menunjuk jalan adalah syekh. Syekh itu tunjuk jalan dengan ilmu yang dia ada, dan dengan ilmu yang kita ada ini kita akan pandu mengikut syekh, jalan yang telah ditunjuk oleh syekh. Maka tidak orang yang ada syekh adalah orang yang selamat. Dan orang yang ada syekh ini orang yang sampai dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan syarat dia mengikut jalan yang ditunjuk oleh syekh dan dia beradab dengan syekh tadi, ataupun dengan guru mursyid yang dia ada. Wallahu alam. Akan datang kita sambung lagi. جيران بذي
خير الخلق كلهم. فما لعينيك إن قلت كفوفها متى، وما لقلبك إن قلت استفيق يا إيمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم تورق دمعا على طلل، ولا أرقت لذكر الباني والعالم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عذور الدمع والسقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك، ولو أنصفت لم تلوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عادتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محطني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن العذال في صمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إني اتهمت نصيح الشيب في